Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minas sama'i ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran yang menjadi ubat dan penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang berhormat Encik Azmi Ma'ruf Adun Langkap, yang berusaha Encik Ahmad Rizal Mamat, Pegawai Daerah Setiu, yang berbahagia Encik Muhammad Zalizan Sulun, yang di-Pertua Majlis Daerah Setiu, yang dihormati DSP Afendi Hussein, Ketua Polis Daerah Setiu, yang berusaha Ustaz Muhammad Faiz Azwan bin Mazuki, Pegawai Agama Daerah Setiu, semua ketua-ketua jabatan, pemimpin-pemimpin masyarakat, barisan panel hakim, qari'ah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita berjalan atas muka bumi, bawa kereta lalu atas jalan raya, kita akan jumpa dengan banyak tanda-tanda di sepanjang perjalanan. Ada tanda lampu isyarat, ada selekoh tajam, ada amaran hak laju, ada sipan 3, ada sipan 4, ada garisan berkembar, tak boleh memotong. Semua tanda-tanda dan isyarat ni sama ada yang pasalnya JKA, yang pasalnya Majlis Daerah, JPJ, dan siapa-siapa pun, tujuan dia saja supaya kita selamat dalam perjalanan dan sampai ke destinasi kita dan orang lain pun selamat. Kita keluar daripada sipan kampung bahagia ni, akan ada label Kuala Terengganu kena pergi alah kiri. Jetih Kota Baru alah kanan. Itu tanda arah. Kalau kita nak pergi Kuala Terengganu, kita pusing alah kanan, dia tak akan sampai Kuala Terengganu. Itu baru perjalanan atas dunia. Bila kita tak ikut tanda arah, kita tak akan selamat dan tak akan tiba ke destinasi. Bagaimana pula perjalanan untuk menuju ke negeri akhirat? Tentu sekali kita memerlukan panduan dan tanda arah. Dan panduan dan tanda arah ni ada di dalam Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran disebut dengan pelbagai nama. Kadang-kadang disebut dengan nama Al-Quran. Ada ketika disebut dengan istilah Al-Kitab, Zalikal Kitabu la raiba fih. Kadang-kadang disebut dengan istilah Furqan. Ada ketika disebut dengan perkataan Hudan. Ada masa disebut dengan perkataan Nurun. Semua ni ada makna-makna yang tersendiri. Sama ada disebut dengan perkataan Al-Quran, perkataan Al-Kitab, perkataan Al-Furqan, Hudan, Nurun. Menggambarkan bagaimana Quran ini sempurna. Kalau nurun maknanya yang memberikan cahaya. Furqan yang membezakan di antara yang benar dan yang batin. Hudan dengan makna yang memberikan petunjuk. Dan beberapa istilah lagi. Dia menggambarkan bagaimana luasnya Al-Quran dan ini adalah khazanah ilmu kita. Saya tertarik dengan satu kajian. Bila orientalis barat cuba menafikan satu fakta di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Huwallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansyarna bihi baldatan mayyita." Dialah Allah, Tuhan yang menurunkan hujan daripada langit dengan qadar. Dan hujan yang turun ini menghidupkan bumi yang telah mati. Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menhuraikan maksud air hujan yang turun daripada langit ni dengan kadar, dengan makna
jumlah air hujan yang turun daripada langit ke bumi setiap tahun kadarnya adalah sama. Tahun 50-an, dia sama dengan tahun 74, tahun hamba lahir. Sama dengan tahun 2000, sama dengan tahun 2020. Kalau sekiranya jumlah hujan yang turun ni dia tak sama setiap tahun, kitaran air, dia panggil kitaran hidrologi ni akan jadi tidak seimbang. Sebab yang naik dengan yang turun tak sama. NASA cuba menafikan faktor ini. Apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Mereka buat kajian daripada tahun 2000 sehingga tahun 2006. Dan akhirnya mendapati fakta yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah sangat tepat. Jumlah hujan yang turun di atas muka bumi memang sebenarnya sama. Cuma yang membezakan ialah di mana dia turun dan bila dia turun. Dalam tempoh setahun, bila dicampurkan, jumlahnya lebih kurang 3.6 trilion ton setiap tahun. Hujan yang turun di atas muka bumi. Jadi kalau dikaji fakta-fakta yang ada di dalam Al-Quran, kita akan tengok betapa Al-Quran ini sebenarnya mari daripada pencipta alam maya ini. Yang mengetahui segenap rahsia alam ciptaan. Allah juga merupakan Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Dan Alhamdulillah, kita sekarang ni terlalu banyak kemudahan. Dalam telefon tekan-tekan terbit Quran. Nak kecek pun dalam poket pun ada. Tok Imas Mayan nak oleh bas depa pun ada. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bila jadi khalifah berdepan dengan dua tugas besar. Yang pertama, orang-orang yang murtad. Dan yang ramainya ialah murtad kerana menjadi pengikut Nabi palsu Musailamah Al-Kazab daripada negeri Yamamah. Dan bukan calan-calan, bukan macam Rasul Melayu, nama apa Kohar mula. Hakim je rekoh dalam mahkamah, dia letak jawatan Rasul dia. Hak ni siap dengan puluhan ribu tentera nak lawan kerajaan Islam. Dan Sayyidina Abu Bakar mempersiapkan pasukan tentera berlaku perang di antara orang Islam dengan tentera Musailamah Al-Kazab. Dalam perang tu, sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran ni berjuang di soh hadapan. Dan ramai daripada mereka gugur syahid. Jadi Khalifah Abu Bakar bimbang, kalaulah sahabat yang ngapal Quran ni pas seorang tak ada, sedangkan ketika tu Quran tidak ada dalam bentuk mushaf. Tidak dibukukan, hanya ada dalam dada para penghafal. Bimbang takut Quran hilang. Ketika tu ditulis belulan unta, belulan kambing, ditulis di lebaran-lebaran yang terpisah. Lalu Sayyidina Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk beri satu kerja besar. Kumpulkan Al-Quran 30 juzuk, 114 surah, 6,000 ayat lebih ni kumpulkan jadi satu mushaf. Dan beratnya kerja ni sehingga sahabat Nabi yang diamanahkan oleh Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran ni kata, ya Khalifatul Rasulillah, wahai Khalifah Rasulullah, kalau sekiranya boleh beri peluang kepada saya untuk minta kerja lain. Jangan beri kerja kumpul Quran ni. Sayyidina Abu Bakar kata nak buat kerja apa? Dia kata saya nak alihkan Bukit Uhud. Bukit Uhud juga guk besar tu, nak alih letak lain. Lebih ringan daripada kerja kumpul Al-Quran. Sedangkan zaman tu mana ada eskavator, mana ada lori. Nak gambarkan beratnya tanggungjawab untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi sahabat Nabi ni bekerja dengan tekun dalam tempoh masa yang sangat singkat, berjaya mengumpulkan Al-Quran tanpa tersilap walaupun satu huruf. Mari kepada kita dengan segala kemudahan. Macam-macam bentuk Quran ada. Tinggalnya sekarang ni sama ada kita nak jadikan Al-Quran ni sebagai nur yang menyuluh perjalanan hidup kita dan petunjuk sepanjang jalan kita. Nah, Asy-Syahid Sayyid Qutb dia tulis dalam buku dia Ma'alimun fit Thariq, ada satu bab dia cerita generasi Al-Quran yang unik. Tajuk tulisan Sayyid Qutb yang ditulis semasa dia berada dalam penjara. Dia penjarakan oleh Presiden Gamal Abdul Nasir di Mesir. Dia kata generasi Al-Quran daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW ni, kamu lihat mereka berjalan di atas muka bumi sama sebagai manusia biasa. Jalan, makan, pergi ke pasar, pergi pera kambing, pergi ke ladang, pergi ke kebun.
tapi mengalir dalam darah mereka darah-darah daripada Al-Quran, dan mereka inilah jilul Quran, generasi Al-Quran. Dan dia cuba gambarkan generasi sahabat Nabi sebagai generasi Al-Quran ni dengan satu susunan bahasa yang sangat menarik. Ini kelebihan Asy-Syaikh Said Qutb. Bukan sahaja ulama, dia seorang sastrawan yang bila menyusun bahasa, tulisan dia sangat menarik. Dan lebih menarik, dia tulis masa dia duduk dalam jid, menceritakan bagaimana hebatnya generasi Al-Quran yang dibimbing oleh Nabi SAW. Tilawah yang kita buat hari ini, kita harapkan jadi pemangkin untuk menjadikan kita ni umat Nabi SAW yang cintakan Al-Quran. Bukan setakat kita nak baca dengan bacaan yang betul dari segi hukum tajwid, dalam masa yang sama kita tadabbur makna dan maksud dia, kerana ini adalah risalah Allah yang dikirim melalui perantaraan Nabi SAW untuk dijadikan panduan bagi kita sehingga kepada hari kiamat. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Nabi bersabda, aku tinggalkan untuk kamu dua pusaka, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, kitab Allah dan sunnahku. Pegang dengan kedua ni, insya-Allah kita akan selamat dunia dan kita akan selamat di negeri akhirat. Marilah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita sama-sama rasmikan majlis tilawah Al-Quran peringkat daerah Setiu bagi tahun 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.